Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okey. Berdasarkan teori kinetik, bila sesuatu bahan tu terima haba, okey, bila dia terima haba, dia punya particles dalam tu, dia punya apa? Jirim dalam tu akan dapat tenaga untuk bergerak dengan lebih laju. Jadi dia punya jarak akan jadi semakin jauh nanti. Kita akan tengok dekat bawah sini. Nampak tak? Apabila sesuatu bahan menyerap haba. Menyerap haba ni ibarat dia menerima tenaga. Okey. Apabila dia menyerap haba, okey, nampak tak? Dekat sini susunan zarah-zarah dia semakin jauh. Okey. Kalau kita sejukkan sesuatu, okey, susunan zarah dia semakin rapat. Okey, sebagai contoh, cepat berbenur cikgu punya ais ni cair. Okey. Ais ni cair kan? Ais ni mencair. Sebenarnya, cikgu punya ais ni telah menyerap haba daripada persekitaran. Sejuknya. Okey. Nampak ke ais cikgu? Cuma dia dah tak bentuk love lah. Cikgu keluarkan peti ais tadi dia bentuk love. Sekarang dia dah tak bentuk love dah. Sejuk. Okey. So, ais ni sebenarnya menyerap haba daripada persekitaran. Bila dia menyerap haba persekitaran, dia akan mula mencair. Apa yang berlaku pada zarah? Zarah dalam molekul air ni. Zarah dalam molekul air ni sebenarnya dia menyerap haba. Alamak, menitik sebab ais ni dah tak cair. Okey, tualah. So, dia mula cair. Bila cair, sebenarnya jarak antara molekul-molekul dalam ni dah semakin jauh. Sebab dia dah dapat tenaga. Sebab itulah ais kita tu boleh mencair. Dan kalau kita masuk dalam periuk, sekali kita panaskan, dia sampai mendidih. Maksudnya kat sini, jarak antara zarah-zarah molekul air tu makin jauh. Sampai dia boleh bertukar menjadi gas. Okey, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Buat masa ni faham? Berkaitan dengan perubahan susunan zarah. Syarat dia, okey, bila terima haba ataupun dia menyerap haba, okey, bila dia menyerap haba, okey, jarak antara susunan zarah, jarak antara zarah-zarah dia semakin jauh. Okey, itu bila kita panaskan. Bila kita panaskan, dia akan serap haba tersebut. Kalau kita sejukkan, dia akan bebaskan haba. Okey, so inilah yang kita belajar daripada sekolah rendah lagi. Perubahan tenaga. Perubahan keadaan jirim. Okey. Contoh, daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair. Okey. Yang ini haba diserap. Macam ais cikgu ni lah, dia tengah menyerap haba sampai ke sudah. Tak sampai berapa minit dah cair dah ais cikgu. So dekat sini kita panggil dia sebagai perleburan. Di mana haba diserap. Okey. Kalau cikgu ambil air, masuk dalam peti ais dekat tempat freezer, lepas tu dia beku. Ini menunjukkan bahawa dia membebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, dia jadi apa? Jadi pepejal. Okey. Kemudian kita tengok daripada keadaan cecair pula bertukar kepada gas. Okey, daripada keadaan cecair kepada keadaan gas, ada dua proses. Sama ada pendidihan ataupun penyejatan. Okey, soalan cikgu. Apa perbezaan antara pendidihan dan juga penyejatan? Tahu tak? Penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Okey, yes, bagus. Terima kasih. Betul. Penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Pendidihan cuma berlaku pada takat didih tertentu. Okey. Dan pendidihan biasanya suhu lebih tinggi daripada proses penyejatan. Penyejatan boleh berlaku tak kisahlah pada suhu bilik ataupun tidak.
penyejatan tetap boleh berlaku. Tetapi pendidihan hanya pada takat didih sahaja. Contoh macam air, air mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Jadi pada suhu 100 darjah Celsius baru kita akan nampak air kita tu menggelegak. Mendidih. So itu takat didih. Kalau penyejatan boleh berlaku pada sebarang suhu. Contoh kalau kita jemur baju. Basuh-basuh baju lepas tu kita jemur. Baju tu kering. So maksudnya air yang ada pada baju tu tersejat. So dia boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey. Kemudian daripada keadaan cecair kepada keadaan gas, kita ada pendidihan dan juga penyejatan. Okey. Apa faktor yang boleh mempercepatkan proses penyejatan? Siapa boleh kongsikan dengan cikgu? Faktor yang pertama. Kalau kita sidai baju waktu panas ke waktu mendung? Ke waktu hujan? Senyap je. Pernah sidai baju tak? Senyap je ni. Okey. Proses penyejatan, boleh berlaku lebih cepat kalau suhu yang tinggi. Sebab tu, kalau kita sidai baju pada hari panas, baju kita... Yes, betul. Terima kasih. Sebab tu, kalau kita sidai baju, hari panas, baju cepat kering. Itu faktor yang pertama, suhu. Faktor yang kedua, kalau kita sidai baju, hari panas, ada angin pula. Lagi cepat baju kita kering. So maksudnya faktor yang kedua, kehadiran angin ataupun peredaran udara. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga apa? So faktor yang ketiga ada kaitan dengan luas permukaan terdedah. Contohlah, nampak cikgu ada tuala kat sini. Contoh, luas permukaan yang terdedah. Kalau cikgu sidai baju cikgu macam ini, dengan cikgu sidai baju cikgu macam ini, mana lagi cepat kering? First ke second? First cikgu sidai macam ni. Second. Yes. Second lagi cepat kering. Kalau yang ini, luas permukaan dia lebih kecil. Yang ini cikgu sidai macam ni je. Malas. Sidai macam ni lah. Kalau cikgu rajin, cikgu bentangkan tuala ni, cikgu kepit sini, cikgu kepit sini. Sekarang ni luas permukaan yang terdedah lebih besar. Jadi ini lebih kering. Lebih kering? Apa pula? Lebih cepat kering. Macam gitu. Sebab tu kalau cikgu sidai baju, cikgu lagi suka hanger tau. Kalau hanger, dia punya baju tu open sikit. Kalau macam sidai yang kita sidai macam ni. Macam gitu. Okey. Itu faktor yang mempercepatkan proses penyejatan. Kita pergi kepada perubahan antara gas kepada cecair. Okey, proses ini kita panggil sebagai proses kondensasi. Okey, proses kondensasi di mana udara ataupun wap air di persekitaran membebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, dia akan bertukar menjadi cecair. Okey. Alamak, dah basah dah. Okey, inilah air cikgu yang sedap tadi. Okey, kalau perasan dekat bahagian luar cawan cikgu ni basah. Basah. Kenapa basah? Kenapa ada air kat luar cawan? Cikgu tak letak pun air dekat luar cawan. Cikgu letak air dalam cawan. Jadi apa yang berlaku dekat luar cawan cikgu ni? Sedap lah. Apa berlaku dekat luar cawan cikgu sebenarnya? Macam mana boleh ada air dekat luar cawan? Cikgu tengah tunggu jawapan tak? Cikgu minum dulu. Cecair ke? Yes, cecair. Berlaku proses apa sebenarnya? Sampai ada air dekat luar cawan. Bukan dalam, dekat luar cawan pun ada air juga basah ni. Berlaku proses
Kondensasi. Yes, bagus Anis. Terima kasih. Yes. Kondensasi. Sebab berlaku proses kondensasi. Kondensasi tu berlaku apabila wap air dekat sekeliling cawan cikgu ni, okey, membebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, wap air itu dalam keadaan gas bertukar menjadi cecair dan dia ada di sekeliling cawan cikgu ni dekat bahagian luar. Gitu. Sebenarnya dekat cikgu punya jug cikgu letak ais ni pun sama juga habis basah meja ni. Cikgu lapik kena tu Allah. Basah dah. Okey. Itu menunjukkan bahawa proses kondensasi. Lagi satu, proses kondensasi berlaku dalam kitar air semula jadi. Bila berlakunya hujan. Hujan yang turun bagaikan. Tak apa, suara cikgu tak sedap. Okey. So, hujan dia turun. Sebelum hujan tu turun, sebenarnya hujan tu datang daripada mana? Hujan tu terhasil daripada proses kondensasi. Sebelum kondensasi berlaku, air akan bertukar menjadi wap air naik menjadi wap air. Sampai dekat awan, dekat situ dia akan bertukar menjadi cecair pula. Berlakunya proses kondensasi. Kemudian kita pergi kepada antara proses gas kepada pepejal. Okey, yang ini kita panggil sebagai proses pemejalwapan. Okey, pemejalwapan ialah proses di mana daripada pepejal kepada cecair ataupun cecair, apa cikgu mengarut ni? Gas kepada pepejal dan pepejal kepada gas. So dia tidak melalui keadaan cecair langsung. Dia terus jadi gas. Daripada pepejal, terus jadi gas. Daripada gas, terus jadi pepejal. Itu kita panggil sebagai pemejalwapan. Antara contoh bahan pemejalwapan adalah ubat gegat. Anda kenal apa itu ubat gegat? Ubat gegat. Selalunya kita guna ubat gegat untuk apa? Yang ada bulat-bulat, warna-warni tu. Takkan. Ubat gegat? Okey. Serius tak kenal ubat gegat? Ubat gegat ni, sekejap. Cikgu kat dapur ada je ubat gegat. Sekejap, cikgu tunjuk dekat sini lah. Kat sini ada gambar ubat gegat. Ni. Yang warna-warni macam gula-gula ni. Ini ubat gegat. Yang ini antara bahan yang mengalami proses pemejalwapan. So, kalau kita letak, dia tak jadi cecair. Dia tak cair pun. Dia terus makin kecil. Dia terus jadi gas. Ni ubat gegat. Selalunya ubat gegat ni kita letak supaya tak ada semut. Tak ada semut ke serangga ke, sebab semut dengan serangga tak suka. Tak suka. Ya, this one. Yang kita letak dekat penjuru-penjuru bilik supaya tak ada semut dekat situ. Sebab ubat gegat ni dia akan meruap. Daripada keadaan pepejal dia terus jadi gas. Dia tak cair pun. So daripada gas yang terhasil daripada ubat gegat ni boleh menghalau serangga. Sebab serangga tak suka bau dia. Manusia pun tak suka bau dia, tak sedap. Tapi ada ubat gegat yang bau dia wangi sikit. Tapi janganlah awak cium bau ubat gegat ni. Tak elok untuk kesihatan. Okay. So, yang itu dia punya bahagian atas ni. Okay. Kesan haba terhadap jirim. So, apabila dia menyerap haba. Okay, menyerap haba. Dia akan bertukar daripada satu keadaan jirim ke keadaan jirim yang lain. Okay. So, kita akan tengok dekat sini. Ini definisi ataupun apa yang berlaku. Apa yang berlaku pada proses peleburan, pendidihan. So dekat sini kita tengok pada proses peleburan. Okey. Peleburan
Di mana bila kita panaskan, kita panaskan sesuatu pepejal dan pepejal tersebut menyerap haba. So, apabila pepejal tersebut menyerap haba, okey, zarah-zarah dalam pepejal tu memperoleh tenaga. Tenaga, tak boleh detect pula. Mana? Okey, zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergetar lebih kuat. Dia umpama macam kita baru lepas dapat makanan, dapat tenaga. Kita baru boleh buat kerja dengan lebih baik. Boleh buat kerja dengan lebih kuat. Sama lah macam zarah-zarah ni. Okey. So, bila dia dah dapat tenaga ni, tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. So, sebenarnya antara zarah-zarah ni dia ada daya tarikan tau. Bila kita ada tenaga yang kuat, kita baru boleh atasi daya tarikan ni. Okey. So, zarah-zarah bergerak bebas pada suhu apabila suhu meningkat sehingga ke takat lebur. Okey, bila meningkat sampai ke takat lebur, kemudian pepejal boleh berubah menjadi cecair. Okey dah. Dia dah berubah menjadi cecair bila dia dah melepasi dia punya takat lebur. So ais cikgu tadi boleh melebur sebab cikgu dah keluarkan daripada takat lebur dia. Dia dah kawasan persediaan bilik ni dah melepasi dia punya takat lebur sebab tu dia boleh cair. Kalau cikgu simpan je dalam freezer tu memang tak cair lah. Sebab dia masih belum melepasi takat lebur dia. Sekarang ni dah melepasi. Cayak lah dia. Okey. Air cikgu pun airnya dah cair dah ni. Okey. Kemudian. Pendidihan. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Contoh bila kita panaskan sesuatu. Okey, bila kita panaskan sesuatu, dia akan jadi sampai satu tahap baru dia akan menggelegak. Contohlah macam kalau kita panaskan air tapi tak sampai suhu 100 darjah Celsius, mendidih tak air tu? Tak. Air tu takkan mendidih. Kecuali kita dah panaskan sampai 100 darjah Celsius. Dan selepas 100 darjah Celsius, panas, dia punya suhu boleh naik lagi tak? Tak boleh. Sebab pada suhu 100 darjah Celsius, air tu dah bertukar menjadi gas. Okey. So, pendidihan berlaku apabila cecair menyerap haba. Bila kita panaskan, cecair tersebut menyerap haba. So, zarah-zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Okey. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Ayat dia sama je. Okey, zarah-zarah cecair. So, kemudian apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas dan rawak. Dan pada keadaan itulah baru cecair berubah menjadi gas. Ni air menggelegak ni. Okey. Itu bagi proses pendidihan. Kita pergi pada proses penyejatan. Okey, tadi siapa disebut? Penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Yes, betul. So, penyejatan berlaku pada sebarang suhu. So, dekat sini cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Tak semestinya dipanaskan tau. Penyejatan ni dia menyerap haba daripada persekitaran. So, bila dia dah menyerap haba, syarat dia mesti diserap haba. Bila serap haba, ayat kedua, zarah akan memperoleh tenaga, lepas tu bergerak lebih laju. Ingat, apa-apa saja kalau kita dapat tenaga, kita boleh gerak lagi laju. Okey, dekat sini cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Proses penyejatan ni makan masa. Kalau proses pendidihan sekejap sahaja. Kalau kita nak masak air, paling-paling kurang pun 10 minit dah boleh masak dah air tu. Tapi kalau proses penyejatan, dia mengambil masa. Contoh macam ni, kalau cikgu nak cikgu ambil 10 ml air, cikgu letak dekat periuk, cikgu panaskan sampai mendidih, kejap je kering air tu. Betul tak? Tapi kalau cikgu ambil
amount yang sama 10 ml air cikgu letak dekat cikgu punya tuala ni. Tuala cikgu basah. Lepas tu cikgu sidai. Berapa jam baru nak kering? Lembat lagi. Nak kering tuala cikgu lah. Lembat lagi. Okey. So, proses penyedatan mengambil masa. Okey, kemudian kita pergi kepada kondensasi pembekuan. Okey, yang ini dia membebaskan haba. Okey, bila dia bebaskan haba ni sebenarnya bila kita sejukkan sesuatu. Apabila gas disejukkan. Ini untuk kondensasi Untuk proses kondensasi, gas disejukkan. So sebenarnya bila naik ke atas, cikgu pernah dengar satu lagu. Lagu apa? Lagu lama lah. Lagu tanya sama pokok. Ataupun tanya sama apa sebab goyang. Dah macam tu lah. Lepas tu, yang lagu apa? Ikan. Apa entah cikgu tak ingat. Tapi dia berkisah pasal hujan. Bila naik ke atas, sampai tempat sejuk, aku pun cair. Macam tu lah. So sebenarnya, betul lah tu. Bila udara ataupun wap air ni sampai dekat tempat sejuk, dia tukar menjadi cecair. So itu proses kondensasi. So zarah-zarah akan kehilangan haba dan bergerak lebih perlahan. So dihilang haba, ibarat kita ni hilang tenaga. Bila kita hilang tenaga, kita gerak pun lagi perlahan. Tak larat dah. So dia akan menghampiri antara satu sama lain. Okey, apabila suhu mencapai di bawah takat didih, gas akan bertukar menjadi cecair. Okey, so dia akan bertukar menjadi cecair. Okey, kemudian kita pergi pada pembekuan. Pembekuan ni adalah proses di mana cecair bertukar menjadi pepejal. Cecair bertukar menjadi pepejal. Bagaimana? Apabila dia membebaskan haba. Kita sejukkan dia akan bebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, zarah-zarah tu akan kehilangan tenaga. Ayat yang sama. Bergerak dengan lebih perlahan. Dan apabila mencapai takat buku. Astagfirullahaladzim. Apabila suhu mencapai takat buku, zarah akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Maksudnya dekat sini zarah-zarah tu dah rapat dah antara satu sama lain, dah tak boleh bergerak dah, dia boleh bergetar je. Macam kita lah duduk rapat-rapat. Tak boleh gerak dah. Boleh getar. Boleh bergetar pada kedudukan yang tetap sahaja. Okey. Itu pepejal. Daripada cecair tukar kepada pepejal. Nama proses adalah pembekuan. Okey. Dan akhir sekali pemejawapan. Okey. Istilah pemejawapan dalam bahasa Melayu merujuk kepada kedua-dua keadaan di mana perubahan daripada gas kepada pepejal kepada gas. So pemejawapan proses pepejal berubah secara langsung menjadi gas. Maksud secara langsung dia tidak mengalami peleburan langsung. Dia tak masuk pun fasa cecair. Okey. Proses berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemejawapan, sama saja. Okey. So itu settle ke semua proses-proses tersebut. Yang pasti awak kena ingat peleburan apa kepada apa. Pemejawapan apa kepada apa. Okey, inilah habis dah. Okey. So kat sini contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan. Sebenarnya tadi cikgu dah sebut banyak dah. Contoh ni. Penyejatan, kita sidai baju. Lepas basuh kita sidai baju. Kalau kat rumah memang tak adalah yang dryer yang masuk terus kering tu, tak ada. Kat rumah cikgu pun tak ada. Dekat dobi ada. Masuk terus kering. Boleh terus lipat. Tapi yang kat rumah ni biasanya dia akan spin. Lepas tu kita kena pergi angkat, hanger, sidai. Kalau tak sidai, tak kering. Lepas tu bau masam. Bau masam balik lah baju tu. Sebab dia terperuk macam tu.
So, kita basuh baju, kita kena sidai. Tunggu sampai kering. Lepas tu angkat. Masuk dalam almari. Okey, so itu contoh. Contoh perubahan keadaan jirim daripada keadaan cecair kepada gas melalui proses penyejatan. Okey. Kita ada juga pembekuan. Okey, membolehkan aiskrim membeku. Krim manis membeku menjadi aiskrim. Sebab cikgu punya kontrak 3 bulan je. So, cikgu punya kontrak tamat pada uh, sebelum cuti sekolah bulan 7. So, buka sekolah nanti Cikgu Amira akan ajar awak semula. Tapi jangan risau. Kalau awak rindu cikgu, awak boleh tengok cikgu punya YouTube. And I'm still here. Boleh je jumpa kat luar lepas PKP. Okay. So, kat sini, ais kering digunakan oleh peniaga aiskrim untuk mengelakkan aiskrim daripada cair. Ais kering. You know, the one that hipster minum makan berasa asap tu. Diorang guna ais kering lah. Okay. So, nampak macam cantik, macam hebat je kan kalau makan. Berasa. Okay, diorang guna ais kering. So, yang ini sebenarnya untuk mengelakkan aiskrim tu daripada cair. Sebab aiskrim ni suhu dia lagi rendah. Okay. Kita ada ni, ubat gegat. Okay, ubat gegat semakin mengecil. Contoh, you ambil seketul ubat gegat, you taruh dekat penjuru bilik. And then, selepas beberapa hari, you akan nampak ubat gegat tu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. So, maksudnya sebenarnya ubat gegat tu daripada keadaan pepecah telah bertukar menjadi gas melalui proses pemejalwapan. And then, kalau pagi-pagi kita nampak ada embun dekat daun. Sebenarnya itu adalah terhasil daripada proses kondensasi. Pagi kan sejuk. Bila sejuk, wap air akan membebaskan haba. So daripada gas akan jadi cecair. Sebab tu kita akan nampak embun tu. Dan embun tu bersih je. Okay, habis dah.